Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 10 rakyat Palestin yang terbunuh dalam serbuan tentera Israel di kamp pelarian Nur Syam di tebing barat dikebumikan semalam. Pihak berkuasa Palestin mendedahkan serbuan pada Khamis lalu mengorbankan sekurang-kurangnya 12 warganya. Dalam serbuan berkenaan, tentera Israel juga memusnahkan infrastruktur selain merampas aset milik penduduk. Pada hari sama, rejim Zionis turut melancarkan serangan udara. Keganasan di tebing barat makin meningkat sejak Israel mula membedil Gaza pada 7 Oktober lalu, dan dalam tempoh berkenaan 70 rakyat Palestin di tebing barat terbunuh. Lebih 800 individu lagi turut ditahan tentera Israel. Keganasan di sempadan Israel-Lubnan juga masih berterusan dan ia mengakibatkan penduduk hilang tempat tinggal. Penduduk kampung daerah Lubnan yang bersempadan dengan Kiryat Shimon, Israel terpaksa berpindah ke bandar berdekatan iaitu Tyre. Khamis lalu, serangan rentas sempadan yang sangat besar berlaku di kawasan berkenaan. 20 hingga 25 rumah di perkampungan daerah musnah dan tidak boleh lagi didiami. Israel pula telah mengarahkan lebih 20,000 penduduk di Kiryat Shimoni berpindah sehari selepas itu. Keganasan berterusan di sempadan Lubnan dan Israel telah meningkatkan kebimbangan bahawa pertempuran antara Hamas dengan Israel di Gaza akan mencetuskan konflik lebih luas di rantau berkenaan. Kumpulan Hizbullah Lubnan merupakan sekutu Hamas. 3 pesawat tentera British cuba menceroboh ruang udara Rusia di Laut Hitam Khamis lalu dan salah satu daripadanya dikenal pasti sebagai pesawat peninjau RC-135. Manakala 2 lagi pesawat pejuang Typhoon dan cubaan itu bagaimanapun berjaya dihalang Rusia. 2 jet pejuang Su-27 digerakkan dan mendekati aset udara British hingga kesemuanya mengubah laluan sebelum sempat memasuki ruang udara Rusia. Laut Hitam telah menjadi kawasan tumpuan utama dalam peperangan antara Rusia dengan Ukraine yang sudah masuk bulan ke-20. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum ini telah mengarahkan tentera udaranya meningkatkan kawalan di kawasan berkenaan. Dan ini termasuk menggerakkan pesawat dilengkapi peluru berpandu hypersonik bagi tujuan itu. Ibu bapa pemain bola sepak Liverpool Luis Diaz diculik di negara asalnya Colombia semalam, dan ketika kejadian bapanya Luis Manuel Diaz dan ibunya Selenis Marulanda berada di sebuah stesen minyak. Mereka tiba-tiba diculik 2 lelaki bersenjata yang menggunakan motosikal. Polis bagaimanapun mengesahkan ibu Diaz berjaya diselamatkan. Pencarian bapanya pula masih kiat dijalankan. Kejohanan Piala Dunia Rugby 2023, Afrika Selatan muncul juara setelah menewaskan pasukan New Zealand pagi tadi. Springbok mengatasi All Blacks 12-11 di Saint Denis, Perancis, dan juara bertahan Springbok bermula garang apabila berjaya mengutip 3 mata pertama melalui sepakan penalti pada minit ke-3. Springbok sekali lagi berjaya mendapatkan sepakan penalti dan disempurnakan oleh Handré Pollard menjadikan kedudukan 6-0 pada minit ke-13. Tersentak dengan itu, All Blacks mula merapatkan jurang melalui sepakan penalti yang disempurnakan Richie Mo'unga pada minit ke-17. 2 minit kemudian, Afrika Selatan sekali lagi dihadiahkan sepakan penalti menjadikan kedudukan 9-3. Di minit ke-34, Afrika Selatan terus melalui dengan 12-3. All Blacks merapatkan jurang pada minit ke-38 juga melalui sepakan penalti. Kedudukan itu kekal sehingga tamat perlawanan, membolehkan Afrika Selatan kekal sebagai juara dan memenangi Piala Web Ellis itu untuk kali keempat. Baik, Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.